Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke dalam ruangan ilmu Tadabbur Al-Quran bersama Ustazah Mahfuzah Ahmad. Baik, pada hari ini saya akan menyambungkan tadabbur surah hari ini yang saya akan sambung, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 daripada Al-Quran dan ia merupakan salah satu daripada surah Makkiyah. Maksud daripada surah Al-Ikhlas ini ialah surah keterusan. Jumlah ayat yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ini adalah sebanyak 4 ayat. Baik, justru itu seterusnya Ustazah akan terus membaca surah Al-Ikhlas ini. Baik, sesiapa yang ada bersama dengan Ustazah yang melihat ataupun mendengar bersama dengan Ustazah pada pagi ini, Ustazah alu-alukan untuk membaca bersama-sama dengan Ustazah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah itu selama-lamanya tumpuan seluruh makhluk. Tiada pernah beranak dan tiada pula pernah diperanakkan, dan tiada siapa pun yang setanding dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah yang pendek ini menyamai 1/3 Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ujar Al-Bukhari, kami telah diceritakan oleh Ismail, katanya, saya telah diceritakan oleh Malik daripada Abdurrahman bin Abdullah ibnu Abu Sa'ah daripada bapaknya. An Abi Sa'ad anna rajulan sami'a rajulan yaqra Qul huwallahu ahad yuraddiduha. Falamma asbaha jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Wa ka'anna ar-rajula yataqalaha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Al-Quran. Dari Abu Sa'ad, ada seorang mendengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang-ulang kali. Pada pagi keesokan, ia datang menemui Nabi SAW. Lalu ia menyebutkan cerita itu kepada beliau, seolah-olah ia merasa surah itu sangat sedikit. Lalu Nabi SAW berkata, demi jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiada sesuatu keanehan dalam sabda Rasulullah SAW ini, kerana akidah keesaan yang diperintah supaya diumumkan beliau dengan Qul huwallahu ahad itu merupakan akidah hati nurani, pentafsiran bagi alam, dan merupakan satu sistem hidup, kerana surah ini mengandungi garis-garis pokok yang amat luas mengenai hakikat agung Islam. Seterusnya Ustazah akan menjelaskan pentafsiran bagi ayat yang pertama, iaitulah tentang konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Kata-kata ahad lebih halus dari kata-kata wahid, kerana kata-kata ahad menambahkan kepada kata-kata wahid. Pengertian: tiada suatu yang lain di samping Allah dan tiada suatu yang setanding dengan Allah. Itulah hakikat keesaan kewujudan Allah. Di sana tiada hakikat melainkan hakikat Allah. Tiada kewujudan hakiki melainkan kewujudan Allah. Segala maujud yang lain adalah mengambil kewujudan mereka dari kewujudan Allah yang hakiki dan mengambil hakikat mereka dari hakikat zatiah Allah. Kerana inilah ia juga merupakan hakikat keesaan pencipta. Tiada yang lain darinya yang menciptakan sesuatu atau menjadi daya pencipta dalam sesuatu di alam ini. Itulah akidah hati nurani dan itulah juga pentafsiran bagi kewujudan alam. Apabila pentafsiran ini mantap dalam hati dan kefahaman ini jelas dan terang, maka bersihlah hati dari segala kepercayaan yang karut dan dari segala pergantungan dengan yang lain dari zat Allah yang esa dan unik dengan hakikat kewujudan dan hakikat kuasa pencipta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yakni hati itu bersih dari pergantungan dengan sesuatu yang lain di alam al-mawjud ini. Jika ia tidak bersih dari perasaan adanya sesuatu yang lain, justru itu tiada hakikat bagi sesuatu kewujudan kecuali kewujudan ilahi, dan tiada hakikat bagi sesuatu kuasa pencipta kecuali hakikat kuasa pencipta iradat ilahiyah sahaja. Oleh sebab itu, tidak ada artinya hati itu bergantung dengan sesuatu yang tidak mempunyai sebarang hakikat bagi kewujudannya dan sebarang hakikat bagi suatu penciptaannya. Apabila hati telah bersih dari segala perasaan terhadap yang lain, dari hakikat Allah yang tunggal, dan bersih dari pergantungan kepada yang lain dari hakikat Allah, maka ketika itu ia akan bebas dari segala belenggu dan ikatan, bebas dari keinginan nafsu yang menjadi punca berbagai-bagai belenggu, juga bebas dari sebarang ketakutan yang menjadi sumber berbagai-bagai ikatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi yang diingininya sedangkan ia tidak kehilangan sesuatu sesudah ia mendapat Allah? Dan siapa lagi yang patut ditakutinya sedangkan di sana tidak ada kuasa penciptaan selain kuasa penciptaan Allah sahaja? Apabila mantapnya kefahaman ini yang tidak melihat di alam ini selain hakikat Allah sahaja, maka ia akan melihat hakikat ini pada segala kejadian yang lain yang lahir dari hakikat itu. Di tahap inilah hati seseorang akan melihat kudrat Allah menguasai segala sesuatu yang dilihatnya, dan pada tahap yang lebih tinggi dari tahap ini, ia tidak nampak sesuatu di alam buana ini melainkan hanya Allah. Kerana di sana tiada hakikat yang lain yang dilihatnya melainkan hanya hakikat Allah. Begitulah ia akan menolak kuasa penciptaan, sebab-sebab ataupun disebut causes. Malah ia akan memulangkan segala sesuatu, segala peristiwa dan segala gerak kepada Allah sebagai sebab pertama yang melahirkannya dan mempengaruhinya. Inilah hakikat yang amat ditekankan oleh Al-Quran dalam usaha menegakkan kefahaman keimanan. Sekerana itu Al-Quran selama-lamanya menafikan sebab-sebab yang lahir dan menghubungkan segala sesuatu secara langsung kepada kehendak Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Maksudnya, bukan engkau yang memanah ketika engkau memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Surah Al-Anfal ayat 17. Firman-Nya lagi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man nasru illa min 'indillah. Maksudnya, tiada kemenangan melainkan dari sisi Allah.
surah Al-Anfal ayat 10. Seterusnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Maksudnya, dan kamu tidak menentukan kehendak kamu kecuali dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Takwir ayat 29. Banyak lagi ayat-ayat lain yang seperti ini. Dengan penolakan semua sebab-sebab yang lahir dan mengembalikan segala-galanya kepada kehendak Allah yang tunggal, akan tercurahlah rasa ketenteraman dalam hati, dan dapatlah ia mengenal arah tawajuh di mana ia meminta kepadanya apabila ia inginkan sesuatu, dan berlindung padanya apabila ia merasa takut, dan seterusnya ia bersikap tenang terhadap segala kuasa dan kekuatan efektif, dan terhadap segala sebab yang lahir yang tidak mempunyai hakikat dan kewujudan sejati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah anak-anak tangga jalan menuju kepada Allah yang dicuba oleh ahli-ahli tasawuf, dan mereka telah ditarik jauh oleh hakikat ini. Ini ialah kerana Islam mahukan manusia menyusuri jalan yang membawa kepada hakikat keesaan ini semasa mereka menghadapi realiti kehidupan dengan segala ciri-cirinya, atau semasa mereka menjalani kehidupan manusia dan memegang khilafah di bumi dengan segala nilai-nilainya, di mana mereka merasa tiada hakikat yang sebenar melainkan hakikat Allah, dan tiada kewujudan yang sebenar melainkan kewujudan Allah, dan tiada kuasa penciptaan melainkan kuasa penciptaan Allah, dan mereka tidak berkehendak kepada yang lain dari jalan ini. Subhanallah, indahnya tuan-tuan dan puan-puan surah Al-Ikhlas ini. Seterusnya dalam surah Al-Ikhlas ini menjelaskan kepada kita tentang konsep tauhid yang melahirkan sistem hidup yang sempurna dan positif. Dari sinilah lahirnya satu sistem hidup yang sempurna yang ditegakkan di atas pentafsiran tadi, yang menimbulkan berbagai-bagai kefahaman, perasaan dan arah-arah tujuan dalam hati seseorang. Itulah satu sistem beribadat kepada Allah yang tunggal, di mana tiada hakikat bagi kewujudan yang lain melainkan kewujudannya, dan tiada hakikat bagi kuasa penciptaan yang lain melainkan kuasa penciptaannya, dan tiada kesan bagi iradat yang lain melainkan iradatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah satu sistem bertawajuh kepada Allah yang tunggal, sama ada ketika berada dalam kegemaran dan ketakutan, sama ada dalam kesenangan dan kesusahan. Kerana apalah gunanya bertawajuh kepada yang lain dari Allah yang tidak mempunyai kewujudan hakiki dan tidak mempunyai apa-apa kuasa di alam ini. Itulah satu sistem menerima dari Allah yang tunggal dalam segala urusan akidah, kefahaman, nilai-nilai, ukuran-ukuran, syariat, undang-undang, kedudukan, peraturan, adab cara dan tradisi-tradisi. Penerimaan perkara-perkara ini pastilah dari Allah yang mempunyai kewujudan yang esa dan hakikat yang unik di alam realiti dan hati nurani. Itulah satu sistem bergerak dan bertindak kerana Allah sahaja untuk mencari perdampingan dengannya dan untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dan kekeliruan yang menyesatkan, sama ada yang wujud di dalam diri sendiri atau di sekelilingnya yang berupa benda dan manusia, dan di antaranya ialah rintangan diri sendiri, belenggu keinginan nafsu dan ketakutan kepada sesuatu di alam ini. Itulah satu sistem yang menghubungkan di antara hati manusia dengan segala makhluk yang lain, dengan hubungan kasih sayang, saling simpati, saling menyambut, kerana bukanlah maksud melepaskan diri dari belenggu-belenggu kejadian alam ini ialah menaruh perasaan benci terhadapnya dan lari dari berhubung dengannya, kerana semua makhluk adalah ciptaan Allah. Semuanya mengambil kewujudannya dari kewujudan Allah
dan semuanya dilimpahkan dengan nur hakikat Allah. Oleh kerana itu, seluruh makhluk harus disayangi belaka, kerana seluruhnya merupakan pemberian dan kurniaan dan Allah yang amat dikasihi. Baik, berikutnya dalam seterusnya dalam sab yang berikutnya, surah ini menjelaskan kepada kita tentang kebebasan dalam Islam, bukan uzlah dan bukan pula pelarian. Itulah satu sistem yang luhur dan bebas, di mana bumi ini dipandang sebuah alam yang kecil, kehidupan dunia sebuah kehidupan yang pendek, dan kenikmatan hidup dunia juga suatu kenikmatan yang sedikit, dan usaha mencapai kebebasan dari rintangan-rintangan dan kekotoran-kekotoran dunia merupakan matlamat dan cita-cita orang yang beriman. Tetapi kebebasan di dalam Islam bukan bererti pemencilan diri, bukan bererti pengabaian, dan bukan pula bererti kebencian dan pelarian. Malah, ia bererti percubaan dan perjuangan yang berterusan untuk memajukan manusia seluruhnya dan untuk membebaskan kehidupan mereka seluruhnya. Kerana itu, manusia diserahkan teraju khilafah dan kepimpinan dengan segala tugas-tugas dan kewajipannya, serta diberi kebebasan dengan segala nilai-nilainya sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pembebasan diri dengan bertakwa di rumah-rumah ibadat merupakan satu perkara yang mudah, tetapi Islam tidak mahu cara itu, kerana tugas menegakkan khilafah di bumi dan tugas memimpin umat manusia merupakan sebahagian dari sistem agama Allah untuk pembebasan manusia. Ia merupakan satu cara yang amat sukar, tetapi itulah satu-satunya cara yang dapat menegakkan insaniah manusia dan menjamin kemenangan rohnya yang luhur di dalam dirinya. Pendeknya, kebebasan di dalam Islam ialah kebebasan roh manusia menuju kepada Allah selaku sumber yang melahirkannya. Ia juga bererti perjuangan manusia untuk merealisasikan hakikat rohnya yang luhur agar dapat bekerja di bidang yang dipilih untuknya oleh Allah penciptanya yang maha bijaksana. Yang berikutnya, penerangan tentang dalam ayat ini dijelaskan juga tauhid dalam Islam merupakan keseluruhan agama. Kerana itu semua, maka dakwah Islam di tahapnya yang pertama ditumpukan kepada usaha menegakkan hakikat tauhid dalam hati manusia dengan gambaran jelas seperti ini. Kerana konsep tauhid dengan gambaran seperti ini merupakan akidah hati nurani, pentafsiran bagi kewujudan alam dan sistem bagi kehidupan. Tauhid bukan kata-kata yang diucapkan dengan lidah, malah bukan suatu gambaran yang tersimpan di dalam hati. Malah tauhid merupakan keseluruhan agama. Dan segala perincian dan cabang-cabang yang lain darinya hanya merupakan hasil tabi'i dari kemantapan hakikat tauhid yang tersemat di dalam hati manusia. Penyelewengan yang menimpa umat-umat ahli kitab di zaman dahulu dan yang telah merosakkan akidah, kefahaman-kefahaman dan kehidupan mereka adalah pada mulanya berlaku akibat terhapusnya gambaran tauhid yang murni, dan kemudian diikuti pula oleh segala penyelewengan yang lain. Okey, seterusnya, apakah kesan pertama dari akidah tauhid ialah syariat? Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, ciri yang membezakan gambaran tauhid di dalam akidah Islam ialah cirinya yang meresap dalam seluruh kehidupan, dan seluruh kehidupan itu ditegakkan di atas asasnya. Ia menjadi tapak bagi semua program amali dalam kehidupan. Kesan-kesannya kelihatan jelas di dalam bidang-bidang perundangan sebagaimana kelihatan jelas di dalam bidang kepercayaan. Kesan pertama dari akidah tauhid ialah syariat Allah merupakan undang-undang yang tunggal yang memerintah semua urusan kehidupan.
Apabila kesan ini tidak wujud, berarti akidah tauhid belum lagi berdiri teguh. Kerana itu, akidah tauhid tidak mungkin tegak, melainkan seluruh implikasinya direalisasikan di segenap bidang hidup. Maksud Allah itu Maha Esa ialah Allah itu satu-satunya tumpuan seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesiapa yang setanding dengannya. Al-Quran menyebut butiran-butiran ini untuk menambahkan kejelasan. Seterusnya dalam pentafsiran ayat 2 dan 3. Hakikat Tauhid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahus Samad. Maksudnya, Allah itu selama-lamanya tumpuan seluruh makhluk. Ayat yang kedua. Pengertian Allah Maha Esa ialah Allah itu bersifat sama ada tidak beranak dan tidak diperanak, dan tiada tolok bandingnya. Perincian-perincian ini disebut Al-Quran dengan tujuan untuk menambahkan penjelasan. Makna As-Samad dari segi bahasa ialah tuan penghulu yang dituju orang ramai, di mana tiada satu urusan yang diputus melainkan dengan kebenarannya. Allah itulah Tuan yang sebenar, tiada Tuan yang lain darinya. Dia adalah tunggal dalam ketuhanannya, dan semua yang lain adalah hamba-Nya belaka. Dialah sahaja pihak yang ditujukan untuk mendapat hajat-hajat, dan dialah sahaja yang menyahut seruan hamba-hambanya yang mempunyai hajat. Dialah sahaja yang memutuskan segala perkara dengan keizinannya, dan tiada siapa yang turut membuat keputusan bersamanya. Sifat ini dari awal lagi dapat difaham dari sifatnya yang Maha Esa. Seterusnya ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya tiada pernah beranak dan tiada pula diperanak. Iaitulah hakikat wujud azali. Maksudnya ialah hakikat Allah itu adalah hakikat yang wujud abadi dan azali lagi. Hakikat Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan demi keadaan. Dia mempunyai sifat yang sempurna dalam segala keadaan. Makna kelahiran anak ialah kemunculan dan kesinambungan keturunan. Kelahiran anak merupakan satu kewujudan yang bertambah selepas kurang atau selepas tidak ada, dan semuanya ini mustahil pada Allah. Kelahiran anak juga memerlukan isteri yang sama kejadian, dan ini juga mustahil bagi Allah, kerana sifat Allah Maha Esa itu sendiri mengandungi penolakan adanya ibu bapa dan anak-anak. Seterusnya ialah pentafsiran untuk ayat yang keempat. Di sini dalam ayat keempat ini ialah konsep ahadiyah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, dan tiada siapa pun yang setanding dengannya. Maksudnya ialah tiada siapa yang serupa dan setanding dengannya, sama ada dari segi hakikat kewujudan, atau dari segi hakikat kuasa penciptaan, atau dari segi mana-mana sifat dari sifat-sifat zatiyahnya. Pengertian ayat ini juga tercapai dengan sifatnya yang Maha Esa, tetapi ia disebut dengan tujuan menguat dan mentafsirkannya dengan terperinci, iaitu menolak kepercayaan wujud dua Tuhan yang mendakwa bahawa Allah itu Tuhan kebaikan, dan di sana ada lagi satu Tuhan yang lain, iaitu Tuhan kejahatan yang menentang Allah dan menentang kebaikan-kebaikannya dan menyebarkan kerosakan di muka bumi. Akidah dua Tuhan yang paling masyhur ialah akidah yang dianuti orang-orang Parsi yang percayakan ada Tuhan Nur dan ada Tuhan Gelap. Kepercayaan ini terkenal di selatan semenanjung tanah Arab, di mana pernah tegaknya kerajaan di kekuasaan Parsi. Surah ini menegak dan menjelaskan akidah tauhid Islam, sebagaimana surah Al-Kafirun menafikan sebarang keserupaan atau menafikan wujudnya titik pertemuan di antara akidah tauhid dengan akidah syirik. Kedua-dua surah ini memperkatakan hakikat tauhid dari satu sudut yang tertentu. Rasulullah SAW biasanya membuka hari siangnya dalam solat sunat fajar dengan membaca dua surah ini, dan pembukaan ini mempunyai makna dan tujuannya yang besar. Baik, begitulah tadabbur surah
Al-Ikhlas yang dapat Ustazah kongsikan bersama dengan semua para pendengar muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Jadi Ustazah rasa sampai di sini sahaja untuk hari ini. InsyaAllah selepas daripada ini Ustazah akan kembali dengan surah-surah yang berikutnya. Jadi oleh itu, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan yang kurang itu adalah daripada kelemahan Ustazah sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu kembali.